Ustazah. Ya, ya. Sini nak share di mana kalau nak share ke on Facebook ni. Saya pun tak reti lagi copy streaming link tu. Wah, ada Mama Sap ni. Betul daripada link tu, link FB tu tercopy. Boleh doktor. Doktor boleh pergi kat FB, doktor boleh share dekat dekat FB Academy tu. Doktor share ke FB doktor lah. Okey. Okey, baik. Ya, baik. Jazakallah. Okey, sekarang ni apa dia? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'dihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah. Pertama, selamanya marilah sama-sama kita rafakkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas pelbagai nikmat yang diberikan kepada kita. Dan malam ini malam ke-berapa dah Zulqa'dah. Tak sampai seminggu lagi dah kita akan masuk kepada bulan haji. Baik, direct to the point dah. Malam ini tukar gaya sikit. Saya tidak sediakan PowerPoint slide. Saya gunakan Word. Baik, kita menyambung sedikit berkenaan dengan tema ataupun tajuk yang kita bincangkan pada siri ke-6 baru ni. Benarkah Nabi Yusuf AS mengahwini ataupun berkahwin dengan Zulaikha? Kan? Baik, jadi yang baru ni 3 benda. Maknanya yang pertama ialah bila mana kita membaca ayat Quran surah Yusuf ayat 20 yang menyebutkan tentang seorang lelaki yang membeli budak tu, kan? Nabi Yusuf, kalau kita refer kepada riwayat, sebahagiannya menyatakan bahawa beliau berumur 17 tahun, ada riwayat mengatakan 18 tahun ketika tiba di Mesir yang dibawa oleh geng-geng bisnes inilah untuk menjual Nabi Yusuf dan dibeli oleh lelaki tadi untuk dihadiahkan diapalah kepada isterinya, kan? Dan kita pun dah tahu bahawa lelaki tadi adalah wazir ataupun penguasa Mesir, dan Mesir pada masa itu sebelum belum lagi berada di bawah era
kerajaan Firaun, kan. Baik, yang kedua, godaan isteri Al-Aziz. Sebab Al-Aziz ni kita tahu, kan, saya dah sebutkan dalam kuliah yang lalu, orang kita ni kadang-kadang punya percaya, kan, istilah masyitah sendiri tak. Saya pun percaya. Nak ceritanya betapa kita ni percaya lah, tidak ada budaya ensiklopedik menyelidik betul ke tidak. Dan bila kita tahu, rupa-rupanya masyitah itu bukan nama dia, dia hanya sekadar nama, dan dalam bahasa Arab bermakna tukang sikat. Tak. Itu saja, tukang sikat wanita. Kan? Jadi samalah juga godaan isteri Al-Aziz. Al-Aziz ini bukan nama kepada orang tadi, tetapi Al-Aziz ini merujuk kepada sifat perkasa yang ada pada lelaki tadi, yang kita maklum dia adalah sama ada disebutkan menteri ke, kan, yang menjaga perbendaharaan ataupun whatever lah istilah yang kita boleh faham pada masa itu. Baik, betul ke tidak? Ini ayat tak? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad hammat bih. Sesungguhnya wanita itu telah bersungguh. Sungguh ni istilah lembut lah ni. Kan? Kalau yang barangkali kalau yang agak rare apa dia, yang berahi. Kan orang Kelantan panggil berahi. Tak? Tuan-tuan tahu ke? Kan, ya, berahi ataupun juga yang bersungguh ada keinginan. Hamma ni yang berkeinginan untuk melakukan sesuatu dengan Nabi Yusuf, wahamma biha, dan juga wahamma biha, perkataan apa kata kerja ni hamma ini balik kepada Yusuf. Jadi seolah-olah ada dua tindak balas. Wahamma biha, okay, sesungguhnya wanita itu telah bersungguh ataupun beringin, kan, untuk melakukan sesuatu lah yang dengan Yusuf ni, dan Yusuf pun bermaksud melakukan pula dengan wanita itu laula ar-ra'a burhana rabbi. Ini dia keyword dia, sekiranya atau andai kata dia tidak melihat tanda dari Tuhannya. Kan, kadzalika linasrifa anhu su' wal fahsya. Allah kata lagi, demikianlah kami linasrifa, untuk memalingkan anhu, memalingkan daripadanya asu, keburukan ataupun kemungkaran, wal fahsya, dan kekejian. Innahu, sesungguhnya dia, yakni Allah, innahu, sesungguhnya Yusuf ini min ibadinal mukhlasin, sesungguhnya Yusuf itu adalah termasuk dalam kalangan hamba-hamba kami yang terpilih. Maknanya sebab ada keinginan, kan, dua pihak, tapi Allah Subhanahu Wa Taala jaga Nabi Yusuf ini daripada melakukan perkara yang jelek, perkara yang keji, kan. Baik, di manakah cerita Israeliatnya, kan? Jadi bila begini bermakna ada bantuan pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, ada beberapa riwayat, kan. Pertama dalam tafsir Ibnu Jarir, kita pergi go through saja deh, kan. Imam Abu Muhammad Ja'far bin Jarir At-Tabari menyebutkan bahawa ketika isteri Al-Aziz, wanita tadi itu, nak melakukan sesuatu menggodanya, dia puji ketampanan Nabi Yusuf dan sebagainya. Jadi ada riwayat yang berikut. Ini riwayat daripada tafsir At-Tabari. Ada riwayat dia, kan. Ni tuan-tuan boleh bacalah dalam tafsir At-Tabari jilid 13 muka surat 80 dan 81. Baik. Saya tidak skip, saya tidak detail, saya just mention saja, kan. Tuan-tuan pun boleh baca dia punya urutan kisah tadi itu berdasarkan kepada yang ada dalam surah Yusuf. Dah baca daripada ayat pertama, kita boleh fahamlah dia punya urutan cerita, kan. Baik, yang kedua ialah tafsir Al-Qurtubi oleh Imam Al-Qurtubi. Baik, dia juga kemukakan beberapa riwayat tentang keadaan Nabi Yusuf yang digoda oleh isteri Al-Aziz tadi. Kan, yang digoda oleh isteri Al-Aziz tadi. Jadi antara mana? Okey, riwayat daripada Ibn Abbas dan juga Sa'id bin Jubair. Kata Ibn Abbas, Yusuf kemudian buka tali pinggang, duduk sebagaimana orang yang berkhitan. Berkhitan ini kan orang Melayu panggil berkhatan ataupun bersunat, kan. Yang betulnya ialah berkhitan, kan. Yang betul ialah berkhitan. Baik. Jadi ini cerita, kan.
ada dalam riwayat. Jadi kalau kita baca tuan-tuan, Ibnu Abbas juga berkata maknanya bahawa wanita tu baring dan suaminya duduk di kakinya sambil menanggalkan pakaian. Sa'id bin Jubair kata seluar-seluarnya, kan? Contohlah. Jadi artinya ada sesuatu perlakuan yang tidak elok berlaku dan diriwayatkan oleh Ibnu Abbas dan dinukilkan oleh Imam Al-Qurtubi dalam tafsir dia. Okey. Tadi Ibnu Jarir At-Tabari. Kemudian dalam Ibnu Katsir tidak menyebut tentang riwayat tadi. Tidak ada. So yang keempat ialah tafsir As-Suyuti. Saya bawa ni dari sudut kronologi supaya audience boleh faham. Daripada abad keempat Hijrah kan 310, kemudian pergi kepada abad ke-7 contohlah kan, dan juga abad ke-10 dah, supaya tengok rupa-rupanya panjang perjalanan kisah Israiliyah ini jadi bertalian ataupun berkesinambungan ceritanya. Baik, dalam tafsir As-Suyuti yang meninggal 911 Hijrah juga ada disebutkan riwayat dia. Kan? Kata Ibn Abbas, maknanya kita dah tahu dah bahawa dia punya apa kita panggil sumber utama di dalam menukilkan Israiliyah ini ialah kalau dalam kalangan sahabat berapa orang? Ibnu Abbas, Abu Hurairah, Abdullah bin Amru bin Al-As, kemudian Tamim Ad-Dari. Kan? Dan kalau Abdullah bin Salam ini sebahagian menyebut manakala dalam kalangan tabi'in adalah Ka'ab bin Al-Ahbar dan Wahab bin Munabbih. Itu nama besar. Baik. Saya ringkaskan cerita lagi. Kita potong. Jadi betul kemungkinan bagi orang awam bila dia baca kitab tafsir ni, bila dia yang biasa yang banyak dibaca oleh masyarakat kita ialah tafsir Ibnu Katsir. Kan yang ada lah terjemahan yang ringkasan pun ada. Baik. Jadi tiba-tiba banyak mungkin tuan-tuan akan tertanya-tanya, betul ke Ibnu Abbas yang cerita? Betul ke? Saya ada baca banyak bahan yang berkaitan ataupun penulisan yang berkaitan dengan Israiliyah ini. Sebahagian penulis moden lah, maknanya pengkaji moden ini semasa dan juga yang lama pun sebenarnya dia kata ia sebahagiannya menjadi fitnah kepada Ibnu Abbas. Kan ada yang tidak diriwayatkan, tak ada pun. Kalau kita kata macam cerita palsu lah, direka-reka dan disandarkan kepada Ibnu Abbas. Walhal tak ada pun. Itu sebahagian. Jadi kita tidak dapat nak buat pengesahan kerana jalur periwayatannya kebiasaannya terputus. Kan? Dari sudut sanad tu kebanyakannya terputus. Kan? Dari sudut tafsir, walaupun kitab tafsir ini disebut sebagai tafsir bil ma'thur, tafsir yang ada riwayat, tetapi periwayatan di dalam kitab-kitab tafsir ini berbeza dengan riwayat ataupun sanad hadis. Kalau sanad hadis, tuan-tuan boleh tengok satu persatu tabaqat demi tabaqat, lapis perawi demi perawi yang bermula daripada Nabi SAW, sahabat, mungkin sahabat lagi, lapis yang kedua, lapis ketiga tabi'in, tabi'in kan. Dah ada beberapa orang, 5 orang, 6 orang ataupun 7 orang sampailah kepada imam hadis yang membukukan hadis seperti Imam Al-Bukhari, Imam Muslim dan seumpamanya. Artinya ada 6 ataupun 7 perawi. Tapi dalam kebanyakan kitab tafsir dia cut. Ini masalah kan. Kalau bila cut ini daripada awal lagi standard dalam ilmu jarh wa ta'dil dah boleh dikatakan bahawa riwayat tadi itu dah jadi dhaif. Ini dah kalau bila diukur dari sudut disiplin ilmu hadis. Kan? Jadi ini disiplin ilmu tafsir. Ada riwayat, tapi riwayat tadi kita tengok. Baik, kata Ibnu Abbas tadi, ada cerita. Ketika Zulaikha nak buat benda yang tak elok lah dengan Nabi Yusuf, maka dia bertemu di biliknya dan Nabi Yusuf pun ingin melakukannya dan duduk di antara kaki Zulaikha menanggalkan seluar. Kan? Bla 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 lah. Kan? Cerita. Baik. Jadi, berdasarkan kepada kajian,
Saya tidak buat kajian secara total. Saya bacalah buku-buku sebagai contohnya beberapa buah buku yang saya kira kalau orang panggil dalam istilah akademik ni sebagai magnum opus, karya besar. Bila mana kita bicarakan tentang Israiliyat ini, kalau kitab yang moden ini ialah seperti Israiliyat yang ni. Kan? Kitab ni nampak tak? Mana gambar? Kan? Kitab apa dia? Ni Israiliyat apa? Dan hadis palsu dalam kitab-kitab tafsir. Kan? Yang ditulis oleh Dr. Muhammad bin Muhammad Abu Syuhbah. Kan orang panggil Abu Syuhbah lah. Kan yang ni ada terbitan Jakim ni. Yang sekarang apa dia punya cover baru lah kot. Kan saya beli pun dah lama dah. Saya tafsir ni kerana ini satu antara lah kan, ini tapi dah agak tebal lah juga kan. Dan apa lagi, satu lagi ialah tafsir Mufassirun, dia tak banyak walaupun biasa nama besar Dr. Muhammad Husin Az-Zahabi. Kalau tuan-tuan jumpa nama Az-Zahabi, Dr. Muhammad Husin Az-Zahabi yang meninggal tahun 1977 tu, nama kitab dia Al-Tafsir wal Mufassirun. Kan, dia ada 3 jilid. Yang tu jilid pertama lah yang banyak menyentuh tentang Israiliyat. Tapi kalau buku yang khusus yang ada terjemahan yang ni lah. Kan, bagi orang awam saya kira kalau yang jenis berminat bolehlah cari. Kan, godek-godek dalam Shopee ke apa ke kan. Boleh. InsyaAllah stoknya ada. Kan. Baik. Habis cerita. Jadi saya ambil je lah kan. Kokok lah. Maknanya nak memudahkan proses dan juga berdasarkan kepada kajian-kajian termasuklah yang semasa ni seperti Dr. Salah Al-Khalidi. Saya pun baru beli juga semalam, baru sampai buku ni. Kan? Israiliyat Mu'asirah. Kan? Order baru ni mana 2 hari sampai. Kan? Untuk nak baca. Walaupun ada versi digital kan. Baik. Jadi kisah di atas adalah pembohongan Bani Israel untuk mengingkari Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasul-Rasulnya. Kerana kisah tadi bertentangan dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala setelah menyebut keinginan ataupun ham. Kan wa kazalika linasrifa an husu wal fahsya innahu min ibadina mukhlasin. Kan kita baca ayat tadi tak. Jadi begitulah kata Allah Subhanahu Wa Taala, kami nak palingkan dia, mana kami nak hindarkan Yusuf tadi itu daripada melakukan keburukan, kemungkaran kerana dia ni orang baik. Bahasa mudahnya begitulah kan. Jadi memang dari sudut keinginan manusia tu ada kan, tapi Allah jaga Nabi Yusuf ini kan. Kalaulah sekiranya kita baca riwayat-riwayat Israiliyat daripada 3 sumber tadi, daripada kitab tafsir As-Suyuti, kemudian Al-Qurtubi dan juga At-Tabari, kita akan tertanya-tanya, biar betul. Kan? Biar betul. Jadi kita kena ingat bahawa kalau mungkin ada dalam kalangan kita ini, dalam kalangan tuan-tuan yang pernah membaca isi kandungan kitab Taurat ataupun dipanggil hari ini di Old Testament. Kan, perjanjian lama. Kalau yang pernah bacalah, mungkin rasa pelik kan, tak munasabah sehingga adalah disebutkan dalam kitab Taurat tadi itu Nabi tertentu, saya pun lupa nama, maknanya bermukah ataupun berzina dengan anak sendiri dan seumpamanya. Ini yang ada dalam Taurat. Dan kalau bila kita baca, memang Al-Quran tidak menyebutkan, tapi ada tafsiran yang so-called menyebutkan sebegitu. Kita rasa mana boleh, ini secara tak langsung dia akan pergi kepada kesan Israiliyat, iaitu menyebabkan sebahagian daripada umat Islam merasa ragu, merasa sangsi kepada Nabi dan Rasul dan kepada Al-Quran itu sendiri. Kan? Orang panggil dia makan secara halus. Kan, sikit-sikit. Dia tak bagi direct tak, macam gerakan orientalis juga.
Ini kesan Israeliat. Kan? Bukanlah kata mungkin takkanlah imam-imam besar tadi tidak tahu. Tidak. Mungkin pada sangkaan mereka kan bahawa kisah ini betul. Namun setelah dibuat kajian oleh jenasi hari ini, kan adalah beberapa tokoh seperti saya sebutkan tadilah Dr. Muhammad Abu Syahbah, kemudian Dr. Muhammad Husin Al-Zahabi dan sebagainya tadi tu, kan kebanyakannya daripada Timur Tengah lah, daripada Mesir, daripada Syria dan Jordan, kan, yang buat kajian, dan biasanya mereka ni adalah orang akademik lah di universiti-universiti di negara Arab. Baik, bila mereka buat kajian, mereka jumpalah kan kisah-kisah pelik kan, bila baca buat comparison. Kan buat comparison, perbandingan antara kitab-kitab tadi tu. Misal kata kita ambil 3-4 buah kitab ni, kita buat comparison studies kan, untuk nak melihat maklumat secara menyeluruh, dan juga ada tempat-tempat yang mungkin boleh diterima tidak bercanggah dengan hukum syarak, dan ada tempat yang bercanggah. Oleh sebab itu tuan-tuan, bila kita bincang Israel, ini kena sentiasa ingat apa dia. 3 perkara, 3 Israeliat ni dia ada 3 jenis. Pertama memang makbul, diterima. Yang kedua mardud, ditolak. Kan, yang ketiga maskut anhu ataupun tawakuf, kan, tertangguh. Didiamkan oleh ulama. Tengok sekiranya dia ni tidak melibatkan syarak, tidak melibatkan unsur akidah, okey, boleh kita cerita, tapi kita kena ceritalah bahawa tuan-tuan ini riwayat Israeliat. Kan, sebagaimana okey, katakan penggunaan nama Jibril. Kan, penggunaan nama Jibril ni boleh kita gunakan, boleh kita cerita kan. Jibril pula Israel. Kan, nama yang ada dalam kitab hadis yang ialah Israel, Malakul Maut. Jadi ada di dalam kitab-kitab tafsir menyebut nama Malakul Maut itu adalah Israel. Kan, boleh tak boleh? Bolehlah. Tapi kita kena menyatakan bahawa tuan-tuan, yang ini ialah nama daripada Israeliat. Apakah dia membawa kesan akidah? Tidak. Bermakna boleh diguna, itu kata kita kena tahu kan syarat-syarat untuk kita nak menyebutkan sesuatu cerita, kisah, sumber daripada Israeliat. Biar kita tahu. Dan jangan kita pula orang yang terlalu mudah, okey, semua kita telan, ataupun juga orang yang rigid, semua kita tolak. Kan, kita ambil sikap muktadil, kita ambil sikap sederhana tak? Kan, kita ambil sikap sederhana, maka kita mencermati setiap sumber yang membicarakan tentang dia punya skop yang kita telah bincangkan. Sama ada kisah-kisah umat terdahulu, kan, kisah cerita Nabi dan Rasul, cerita tentang kejadian Adam, kejadian alam semesta, dan perkara-perkara gaib, syurga, neraka, alam barzah dan sebagainya, mesti datang daripada sumber yang sahih. Kalau sumber daripada Israeliat, kita hold dulu. Kan? Kalau dia bercanggah, stop. Kalau tidak bercanggah, okay, dan selari dengan Quran dan Sunnah, proceed. Lepas ni kita akan tengok sumber Israeliat yang selari dengan Al-Quran dan Sunnah. Baik. 9.36. Habis cerita yang ni. Bermakna, kan? Mana tadi? Okey. Jadi adakah wajar pujian daripada Allah Ta'ala ini diberikan kepada Nabi Yusuf yang maknanya buat yang tak baik? Kan? Jadi kisah ini sebenarnya bila kita perhati, kita amati, dia bertentangan dengan pengakuan wanita tersebut sebagaimana ada dalam ayat 51. Qalat imra'atul aziz, kata perempuan Al-Aziz, makna kata isteri Al-Aziz itu, al-ana hashasul haqqu ana rawattuhu an nafsih. Sekarang jelaslah kebenaran itu, akulah yang goda dia. Dan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala sebut. Bermakna kita boleh faham bahawa apakah Nabi Yusuf ada menggoda wanita itu, kan, berdasarkan kepada kalam Allah ini? Tidak. Maka cerita yang ada menyebut yang kita baca secara ringkas tadi, kan, seolah-olah ada dua belah pihak, bermakna
kisah tadi adalah tidak betul dan boleh menjatuhkan orang panggil apa waterfish, tak maruah Nabi. Kan? Itu sebenarnya implikasi. Kan? Mungkin pada kita ataupun pada orang yang belum faham, dia rasa tak ada apa-apa, hanya sekadar menceritakan saja. Ya, satu sudut, tapi sudut yang lain bila kita memperhalusi, mengamati betul-betul, kan? Allah sebutkan bahawa wanita ini telah membuat pengakuan. Kan? Siapa yang betul, siapa yang salah, yang ini pun tuan-tuan pun mungkin maklumlah, cerita bak tarik baju budak kan, adalah kan, baca lepas ni buka balik baca tengok, okey, anara waktu akulah yang goda dia kan untuk menundukkan diri dia kepada aku, wa innahu la minas sadiqin, dan Yusuf tu betul. Kan Yusuf tu betul, bukannya kalau dia betul sudah tentulah kan, dia kata akulah yang wa anna minas sadiqin, tapi Allah Subhanahu Wa Taala cerita. Oleh sebab itu tuan-tuan, kita baca kisah umat terdahulu, kita baca kisah Nabi dan Rasul yang terdahulu, tidak ada sumber lain melainkan Al-Quran itu sendiri yang menyebutkan di dalam ayat-ayat yang lain, ataupun juga Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan. Dua kan, kalau tidak ada contohnya datang daripada sumber-sumber Israel sebegini, apa kita nak buat? Kalau dia selari dan tidak bercanggah, okey, go on. Kalau dia tidak selari, cuma nak kena ada ilmu. Nak kena ada ilmu untuk bezakan. Nak kena ada ilmu, contohnya tadilah. Bila kita baca, barulah tahu. Kan? Mungkin pada peringkat awal, kita tak dapat detect. Sekarang kita tahu bahawa tak bolehlah kita nak terima, kita nak sabar kerana dia mengaibkan Nabi dan Rasul selaku utusan Tuhan. Takkanlah Nabi dan Rasul melakukan perkara yang buruk. Dengan tulus ikhlas, dia mengaku orang yang menggoda Nabi Yusuf tadi. Sedangkan Nabi Yusuf tetap tidak tergoda oleh hasutan ataupun godaan dia. Okey, clear. Kan? Sehingga sanggup masuk penjara tak? Dan dengan yakin Nabi Yusuf kata, qalat fazalikunna allazi lumtunnani fi. Wanita tu kata, itulah orang yang kamu cela aku kerana tertarik kepadanya. Macam-macam lah kita dengar cerita kan, daripada kecil ni duk potong jari, potong bawang ke potong jari. Kan? Tu cerita-cerita yang sebegitu tu kan. Cuba cari. Tak. Okey. Ada disebabkan di sini. Ya, menyebabkan pembebasan Nabi Yusuf yang dituduh buat benda yang tak elok tadi ditolak dalam pembicaraan disebabkan keterangan salah seorang kerabat isteri Al-Aziz menyatakan bahawa jika pakaian yang dipakai oleh Nabi Yusuf itu koyak dari depan, maka dia berbohong dan buat pengakuan palsu. Sebaliknya, kalau pakaian tadi koyak dari belakang, maka dia tidak bersalah dan dibebaskan. Ini pun kita maklum cerita tak, bila tarik daripada depan ke tarik daripada belakang. Ini ayat dia lah kan. Qala ya rawatani an nafsi wa syahida syahidu min ahliha kan. In kana qamisuhu qudda min qubul fasadaqat wa huwa minal kadhibin. Dan seterusnya lah. Baik. Jadi dengan kesaksian ini jelas bahawa Nabi Yusuf bebas daripada tuduhan yang dibuat oleh wanita tadi. Kan? Jadi sekiranya dia ada nafsu birahi tadi tu. Kan? Di luar batas dia sebagai Nabi dan Rasul, kan, sehingga dia buat benda yang tak baik, maka sudah tentulah apa kita nak kata, kan. Jadi sudah tentulah tanggapan persepsi yang buruk terhadap Nabi, bukan setakat dia saja, malah kepada Nabi-Nabi yang lain. Dan inilah jelas pembohongan cerita yang dibuat oleh orang Yahudi yang bersalahan dengan hujah nakli. Nakli ini maknanya daripada nas-nas, baik daripada Al-Quranul Karim maupun daripada hadis Nabi, dan akal ialah secara logik. Dan mustahil bagi Nabi dan Rasul buat perkara yang tak elok. Okey, yang ketiga. Betul ke tidak Nabi Yusuf kahwin dengan wanita tadi? Kan? Betul ke tidak? Wa kadzalika makkanna li Yusufa fil ardi yatabawwa'u minha haitsu nasha. Demikianlah kami, kata Allah Taala, beri kedudukan kepada Nabi Yusuf di Mesir
Di Mesir ni kalau tengok mungkin saya pernah pergi ke Al-Fuyaum, satu bandar yang ada kinci Nabi Yusuf, dan sebahagian pengkaji moden mengatakan bahawa lokasi Nabi Yusuf pada ketika itu pada sekitar berapa 1913 ke sebelum Masihi. Ini ada kajian lah betul ke tidak. Macam ni tidak ada masalah kan dari sudut apa nama nombor-nombor ni. Agakkan ataupun juga calculation oleh para pengkaji lah, arkeologis dan sebagainya. Baik, di sekitar Dimyat ataupun kawasan utara Mesir, kan? Bukan kata tepi laut, kawasan sebelum sampai tepi laut, kawasan nak kata apa, mungkin dalam 100 km lah sebelum apa panggil laut, kawasan delta. Jadi wa kadzalika makanna li Yusufa fil ardi, dan begitulah kami beri kedudukan kepada Nabi Yusuf. Kita pun maklum sehingga dia jadi menteri, tak, dia berkuasa penuh kan, dan kami bagi limpahkan rahmat kan kami kepada siapa yang kami nak, dan kami tidak menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat baik. Dikatakan, okey, masuk cerita. Dikatakan Nabi Yusuf ni kahwin dengan wanita tadi setelah dia dibebaskan daripada sel, daripada penjara, dan Nabi Yusuf dilantik sebagai bendahara ataupun menteri keuangan lah oleh Raja Mesir pada masa itu. Jadi timbul cerita, betul ke tidak? Ni ada riwayat kan, ada riwayat didang kan, daripada Ibnu Jarir pun ada menyebutkan. Baik. Cuma masalah Ibnu Jarir ni, ini yang biasa saya sebutkan dalam kuliah lah. Sebahagian daripada kita ni, kita tidak baca intro. Kan, Ibnu Jarir dia letak dah riwayat ni, mana dia muatkan belaka yang sahih ke yang tak sahih ke, untuk apa dia? Supaya orang yang kemudian menilainya, kan, diserahkan sepenuhnya kepada pembaca generasi yang selepasnya itu untuk menilai, menyaring sama ada riwayat tadi itu riwayat yang boleh diterima ataupun sebaliknya. Itu sikap Ibnu Jarir At-Tabari, bermakna dia dah lepas dah tanggungjawab ilmu dia. Baik, adapun Imam Al-Qurtubi, dia ambil daripada Wahab bin Munabbih. Tuan-tuan ingat tak bila sebut Wahab bin Munabbih ni tabi'in kan, daripada Yaman, yang ni apa panggil Yahudi yang daripada Yaman yang peluk Islam kan. Jangan allergic tak bila kita jumpa nama ni mesti Israeliat ni, kita tolak tak kan. Jumhur ulama menerima Wahab bin Munabbih ni sebagai orang yang thiqah, walaupun ada sebahagian kecil daripada ilmuwan Islam seperti Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan dia ni tidak thiqah lah, tidak dipercayai kan, tapi majoriti menerima. Jangan kita tolak terus kan, mentang-mentang lah dia ni Wahab, dia ni apa Yahudi, dia ni ahli kitab kan. Kita kena mencermati kan, jangan kita menzalimi seseorang. Baik, dalam konteks Wahab bin Munabbih pun sama, sumber cerita dia kata Nabi Yusuf kahwin dengan Zulaikha kan. Dia bawa pendapat Al-Mawardi daripada Muqatil, yakni Muqatil bin Sulaiman, seorang tabi'in, bahawa Yusuf tidak pernah berkahwin dengan Zulaikha, tak pernah pun kan. Jadi daripada mana cerita? Kan ada dalam kitab kan. Jadi yang sebeginilah kadang-kala sampai kepada doa kan. Sebahagian orang berdoa apa panggil, berkati ke rahmatilah kan pasangan-pasangan ni antara Adam dan Hawa, kemudian siapa lagi, Yusuf dan Zulaikha kan. Ini yang saya sebutkan tadi. Majoriti ulama kata Wahab bin Munabbih ni tak ada masalah. Namun Ibn Hajar kata dia ni seorang yang lemah dan ada masalah lah kan. Baik. Kemudian pentahqiq ini kalau dalam bahasa Melayu nak kata apa, penyunting, penyemak manuskrip ni kan. Sesuatu kitab lama ni ada dia punya, sebelum nak publish ni ada editor dan juga pentahqiq. Tujuannya ialah untuk nak buat double check kalau ayat Quran, sebab ulama dulu dia tulis ayat Quran, dia tak letak surah sekian, ayat sekian, hadis sekian kan, tak ada. Dia hanya sekadar berdasarkan kepada kekuatan ingatan dia tulis.
innamal a'mal binniyat bla bla bla, contohlah kan. Jadi orang yang kemudian ni, ulama yang kemudian itu dipanggil mentahqiq, meneliti, menyemak semula sama ada dari sudut ketepatan fakta dan sebagainya, karya-karya yang terdahulu, antaranya ialah pentahqiq kepada tafsir Ibn Katsir, Sami Muhammad Saramah ni, dia kata riwayat tersebut tidak ada asas ataupun sandarannya dalam Al-Quran dan Sunnah. Kan? Jadi bila tidak ada asas dan sandaran, kita yang mengaji ni lebih baik kita jaga, kita hold lah, jangan kita cerita. Kan? Kalau orang tanya kepada kita pun, kalau boleh, mana kita berlembutlah, kita bantu supaya orang tadi faham, tak payahlah nak cerita. Kan? Saya pun ditanya oleh seorang sahabat, kan? Saya kata, begitulah, kita cerita pada dia bahawa tidak ada asas. Kan? Dan apa kepentingan untuk kita nak tahu? Kalau tidak ada kepentingan yang melibatkan persoalan akidah, persoalan hukum, maka lebih baik kita hold. Kan? Jadi bukanlah bermakna Islam itu tidak membenarkan umat dia berfikir. Banyak tempat lagi. Okey. Jadi kesimpulannya, yang satu laginya ialah sebelum kita pindah kepada tajuk yang berikut, Zulaikha ni, kalau tanyalah kan, kita mesti melihat dari sudut latar belakang suasana keagamaan semasa. Kan? Yusuf hijrah ke Mesir. Mesir masa tu agama apa? Apakah mereka penganut agama tauhid? Kan? Ataupun adalah penyembah berhala? Kan? Contoh tak? Kalau di Madinah, kan kita pun tahu sebelum Nabi hijrah, kan, orang Madinah agama apa? Kan? Kalau Yahudi Nasrani memanglah mereka agama ni, tapi orang Arab agama apa? Betul tak? Cuba tuan-tuan berfikir, kan. Jadi begitu juga bila Nabi Yusuf ni, dia Nabi dan Rasul, dia hijrah, dia dalam insiden ini, kan, dah berada di Mesir. Jadi orang Mesir tu agama apa? Kan? Jadi sudah tentulah agama yang tidak Islam lah. Kalau dia kahwin, kan, bermakna Zulaikha ni mesti Muslim. Itu satulah. Kan? Baik, sebagai kesimpulan kepada kisah ini, kita tahu bahawa kisah tentang Nabi Yusuf berkahwin dengan Zulaikha ini adalah kisah yang tidak betul lah. Kan? Maka menjadi kewajipan kita lah bantu sahabat-sahabat kita kiri kanan, belakang, depan atau bawah ni supaya mereka tahu dan mereka faham. Kan? Mereka tahu dan mereka faham. Sebab implikasi perkahwinan ini sebenarnya mungkin tuan-tuan kata okey, tidak ada larangan pun. Ya, tapi apabila implikasi perkahwinan bermakna bila berkahwin akan ada, kan, hubungan kelamin dan sebagainya. Dan daripada itulah benda yang tidak betul, kan, sebaik-baiknya kita hold dan kita tidak sebar luaskan kepada masyarakat. Baik. Habis cerita. Kan? Satu. Okey, kita stop dulu. Saya nak share satu lagi. Apa ni? Okey, 951. Untuk sesi yang kedua pada malam ini, saya beri tajuk sorotan pelbagai kisah Israeliat ini berdasarkan kepada 3 jenis makbul, makbul, mardud. Nampak kat skrin kan? Berdasarkan makbul, mardud dan maskut anhu yang didiamkan mengenainya ataupun tawakuh lah, kan? Baik. Jadi kita ambil sampel. Ini yang pertama. Ini pun telah maklum dah ni, kan? Baik. Yang pertama, okey, kisah Israeliat yang diterima. Kalau dalam kitab Dr. Muhammad Abu Syabah ni disenaraikan banyak. Kan, dia senaraikan, kalau kita tengok ada berapa ditulis. Okey, bab keempat, contoh-contoh Israeliat. Tuan-tuan boleh baca sampai 30 contoh diberikan. Kisah Harut Marut, makhluk jemaah, pembinaan Kaabah, kisah Tabuk, Nabi Daud bunuh Jalut dan sebagainya lah, kan. Jadi ini kisah, kan. Di sini tak ada
cerita Ashabul Ukhdud, Ashabul Kahfi ada. Kan? Sini Ashabul Ukhdud tidak ada. Banyak lagi sebenarnya kan. Bak kata kalau kita baca Al-Quran ni ayat demi ayat mula daripada awal kita akan tengok satu-satu banyaknya. Begitulah. Baik. Ini kisah yang diterima. Kisah Ashabul Ukhdud. Ashabul Ukhdud ni apa benda? Dia adalah yang berkaitan dengan taruhan akidah bagi mereka yang berada dalam iman, dan kisah ini disebutkan dalam tafsir Al-Qurtubi. Saya ambil sampel kan, tafsir Al-Qurtubi yang mentafsirkan ayat 4 hingga 8 surah Al-Buruj. Okey, tuan-tuan boleh tengoklah terjemahan dia. Okey, auzubillahi minasyaitanirrajim kan, daripada wassama'i zatil buruj wal yaumil mau'ud wasyahidin wa mashhud qutil ashabul ukhdud kan, binasalah dan terlaknatlah orang yang buat parik. An-nari zatil waqud, an-nari yang berapi yang dinyalakan dengan bahan bakar, izhum 'alaiha qu'ud, dan mereka pun duduklah sekeliling parik tadi tu, wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud, mereka tengok apa yang mereka buat kepada orang mukmin. Kan? Wa ma naqamu minhum illa ayyubinu billahil azizil hamid, dan mereka tidak seksa melainkan orang mukmin. Kan? Mereka tidak menyeksa orang mukmin melainkan orang mukmin itu beriman kepada Allah. Jadi bahasa mudahnya mereka seksa orang mukmin tak? Ini cerita. Baik. Dia panjanglah cerita. Saya ringkaskan. Jadi Imam Qurtubi ketika dia mentafsirkan ayat ini dalam surah Al-Buruj ini yang ada kaitan dengan isu Ashabul Ukhdud, ini panjang cerita. Raja datang. Ketika raja datang dan kata kepadanya, tidakkah kamu lihat apa yang kamu khawatirkan, apa yang kamu bimbang? Kan sesungguhnya Allah turunkan apa yang membimbangkan kamu. Mereka tu ada iman. Kemudian raja pun perintah gali parit depan mereka, setiap lorong pasang api. Kan? Kata raja lagi, barang siapa yang tidak mahu kembali kepada agama asal, campur lempar dalam parit tadi, ataupun buangkan saja dalam parit yang digali parit dan dipasang api. Kalau bahasa mudah kita panggil campur dalam api lah tak? Kan? Dalam parit. Kalau campur dalam api, kalau atas tanah kita ni boleh keluar lagi, kan walaupun mungkin tubuh terbakar, tapi bila dah dalam parit memang tidak ada jalan keluar. Nak ceritanya zalimnya kerajaan ataupun pemerintah pada masa itu. Baik, maka seorang wanita datanglah dengan anak kecil dia, kan, dengan anak dia, dan payah nak masuk parit. Tiba-tiba anak kecil itu kata, wahai ibu, sabarlah, kerana kamu, mana kita ni berada pada jalan yang benar. Baik. Kisah ni dianggap benar. Kisah ini dianggap benar sebab apa? Sebab ada pentafsiran yang menjadi sokongan. Kan? Okey, diceritakan oleh Imam Muslim dalam Sahih Muslim, kitab Az-Zuhud wal Raqaiq, bab qisas, kan? Bab cerita Ashabul Ukhdud wasahir ini ahli sihir, wal rahib dan pendeta, wal ghulam budak. Budak ni merujuk kepada anak wanita tadi. Kan, ini hadis yang panjanglah. Ni. Hadis yang panjang, kan. Kana malikum fi man kana qablakum wa kana lahu sahirun falamma kabira qala malik. Kan. Panjang ceritanya. Dan terjemahan pun panjang, saya kira tuan-tuan pun boleh baca, dan hadis ini adalah hadis yang sahih. Kan? Baik. Cuma bila cerita hadis ni tuan-tuan, nak kena tengok juga, kan? Cuba perhatikan. Okey, kita ambil sampel. Ini mengaji lebih sikit. Haddatsana Haddad bin Khalid. Okey, haddatsana Hammad bin Salamah. Okey, haddatsana Sabit. Dari Abdul Rahman, kan? Bin Abi Laila, daripada Suhaib. Okey. Perawi-perawi ni kan, nama-nama ni clear. Kok lah ada contohnya, ada penama Ka'ab al-Ahbar ataupun Wahab bin Munabih, maka kita kena tingkatkan kecermatan kita untuk double check. Betul tak?
Kan? Kalau apabila tidak ada nama yang apa kita panggil yang macam blacklist lah. Boleh faham tak kan? Nama-nama yang nak kata apa? Tadilah kan? Jadi alhamdulillah bermakna hadis ini dan riwayat ini boleh dikatakan selamatlah. Oleh sebab itu okey. Diterima sebagai riwayat yang sahih, bermakna cerita ni cerita sahih, dan apabila disebutkan oleh mana-mana ulama yang mentafsirkan ayat Quran surah Al-Buruj tadi, bermakna kisahnya adalah betul sebab dia tally dengan nas, sama ada nas Al-Quran yang lain ataupun juga nas hadis yang kita ataupun yang saya bagi contoh ini. Nampak tak? Maknanya ada nas yang menyokong. Jadi betul lah, bermakna kisah ni bukan kisah yang dibuat-buat, bukan kisah yang tidak betul, tapi ada nas hadis yang menyokong kisah yang disebutkan oleh ulama dalam kitab tafsir mereka. Kan? Bermakna walaupun kisah ini dikira ada dalam kitab tafsir, tapi kisah ini apabila ada sokongan daripada hadis-hadis Nabi SAW, misalnya daripada Imam Muslim maupun Imam At-Tirmizi pun ada memuatkan juga hadis ini dalam kitab Sunan Tirmizi, kitab Tafsirul Quran bab min surah Al-Buruj, kan, nombor hadis 3340. Jadi bermakna okeylah, ini sekadar contohlah kan riwayat Israiliyah yang accepted, yang diterima. Sebab kita jangan LNG dah setengah orang, ni awal-awal lagi nak mengaji apa, nak bincang apa malam ni, Israiliyah, dia akan tolak tak kan. Israiliyah ni ada 3 kan, kita kena mencermati, ada yang memang kita boleh terima pakai, ada yang kita kena tolak, dan ada yang kita boleh pakai mana macam bersyarat lah. Dengan syarat kita ceritalah kan, dan dia tidak melibatkan perkara akidah dan hukum hakam. Baik, yang kedua, kisah yang ditolak. Kan, saya tak pastilah, mungkin tuan-tuan pun ada dengar tak, kisah yang ditolak seperti mana kisah Nabi Daud AS sujud selama 40 malam. Imam Al-Qutubi ada menyebutkannya kan ketika mentafsirkan ayat dalam surah Sad ayat 24. Okey, ayat 24, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa zanna Daud annama fatannahu fastaghfara rabbahu wa kana raki'an wa anab. Nah, jadi wa zanna Daud, dan Daud pun tahu bahawa annahu fatannahu, bahawa kami telah mengujinya, kan, fastaghfara rabbahu, dan dia pun minta ampun kepada Tuhannya, dia minta ampun kepada Allah Taala, wa kharra, dan dia sujud syukur, sujud, wa kharra ni raki'an, dalam keadaan rokok, maknanya dalam keadaan solat, wa anabah, dan bertaubat. Baik, yang ada masalah kan, hati tengok Imam Qutubi mentafsirkan ayat di atas. Dia kata Nabi Daud AS ini sujud selama 40 malam. Jadi sebenarnya bila kita mengatakan bahawa sesuatu ataupun misalnya kata Nabi lah ataupun sesiapa pun buat amal ibadah ni 7 hari ke 40 hari ke dan sebagainya, mana sumber dia? Kan? Dia ada sumber dia. Daripada Ashab dari Malik, dia kata sudah sampai padaku, ini ceritalah kan, yang riwayat yang dipegang, yang dinukilkan oleh Imam Al-Qurtubi dalam tafsir dia. Sampai kepada aku seekor burung merpati yang mendekati Nabi Daud AS, dan ketika mana Nabi Daud tengok burung merpati tadi itu, dia kagum. Kan, dia berdiri nak tangkap dia, tiba-tiba burung tadi keluar, dan secara tak sengaja Nabi Daud terpandanglah, tertengok orang wanita yang sedang mandi dengan rambutnya yang panjang. Kan? Ini ceritalah ni, mana tak sengaja orang buat joke tak sengaja, bila terpandang, tertengok, tengoklah tak. Kan, orang buat joke. Baik. Jadi dalam hal ini, kemudian Nabi Daud ni sujud pada punca tu. Punca Nabi Daud ini sujud dan bertaubat ni pasal ni macam ni lah.
terpandang, tertengok, okey, orang yang sedang mandi tak. Baik. Jadi Nabi Daud pun sujud selama 40 malam. Ni. Hingga tumbuh rumput disebabkan air mata yang keluar daripada kedua matanya. Nak cerita yang bayangkan tak? Lamanya 40 malam ni. Kan? Tumbuh rumput. Kan? Bila tumbuh rumput ni, agak-agaknya tuan-tuan percaya ke tidak? Kan? Percaya ke tidak? Jadi riwayat Israiliyat ini, okay, sama ada dia bertentangan dengan logik akal. Kan? Walaupun mungkin orang kata beragama ni mana boleh fikir dengan logik akal. Nabi Mi'raj. Akal tak boleh nak fikir. Kan? Akal tak terima dah. Contohlah. Kan? Tapi kita tengok. Kan? Jadi kisah Nabi Daud yang sujud selama 40 malam ini menyesal atas perbuatan dia sehinggalah keluar air mata. Kan? Sehingga dapat menumbuhkan rumput adalah tak betul. Kerana ada beberapa kepelikan ataupun keunikan. Pertama, Nabi Daud sujud 40 malam yang panjang. Kerana Al-Quran hanya menyatakan wa kharra raki'an wa anab. Maknanya solat saja. Kan solat dan bertaubat tak. Sujud di sini maknanya solatlah kan, dan solat cara dia kan. Cara Nabi Daud lah kan. Maknanya begitu. Jadi, apakah ada penjelasan detail dalam ayat yang lain? Apakah ada penjelasan detail dalam hadis Nabi? Kan? Jadi, tidak ada bermakna kita pun dapat fahamlah bahawa kisah ini sebenarnya adalah bermasalah. Tak? Jadi, sujud meminta ampun dan bertaubat tidak menjelaskan berapa lama sujudnya. Kan Al-Quran tidak cerita. Lebih ganjil lagi, dia selalu menangis, air mata mengalir dapat menumbuhkan rumput. Bab menangis, selalu menangis, okey, kita boleh terima, acceptable, betul lah kan. Tapi sehingga banyaknya air mata tadi itu sehingga dapat menumbuhkan rumput, ini sesuatu yang luar biasa. Di sini ya, kalau kita fikir logik akal pun, biar betul. Kita nampak bahawa kisah sebegini adalah kisah yang tidak dapat diterima oleh akal yang waras. Dan yang keduanya ialah bila kita nak match pula dengan riwayat ini, sebagai contoh ada hadis riwayat Hakim Tirmizi. Kan? Bukan Tirmizi, Hakim Tirmizi. Baik, dalam buku dia Nawadi Al-Usul daripada Anas bin Malik daripada Nabi, dia kata kan Nabi Daud sujud 40 malam tu sehingga air mata dia keluar dapat menumbuhkan tanaman ataupun rumput lah lebih kurang tadi. Tapi hadis ini tidak boleh dijadikan panduan kerana ada dua orang perawi yang dianggap lemah oleh ulama hadis, iaitu Ibnu Lahiyah dan Yazid bin Aban Al-Ruqashi. Kan? Ibnu Lahiyah ini kalau nak cerita di sini panjang. Ibnu Lahiyah ini dia pada awalnya seorang perawi hadis yang bagus. Dia jadi masalah ialah apabila catatan dia, macam buku lah ibaratnya tak, buku catatan dia ni sebab hadis-hadis ditulis dalam buku ni, lepas daripada buku dia tu terbakar, jadi dia tak berapa kuat ingatan secara tanpa ada kitab ni. Jadi oleh sebab itu, para ulama hadis mencermati isu ini, kena pasti kalau sekiranya riwayat hadis itu dilaporkan, disampaikan sebelum insiden tadi itu, kan, okey, acceptable, boleh diterima. Adapun yang dia riwayatkan hadis selepas daripada peristiwa itu, maka tidak diterima. Nampak tak? Tapi nak kena betul-betul telitilah. Tak boleh kita secara pukal bila nama Ibnu Lahiyah ini, okey, kita pun tolak secara pukal. Tak boleh. Itu satu kesalahan dalam disiplin ilmu hadis. Kan? Tapi artinya kita nak kena ada ilmu. Dan yang keduanya ialah Yazid bin Aban Al-Ruqashi, dan mereka ini dianggap sebagai lemah dan ada sebahagiannya menganggap hadis palsu. Justru daripada keganjilan inilah maka kisah tadi itu dianggap kisah yang tidak benar. Kan? Biasalah orang kita ni kadang-kadang suka macam-macam cerita kan. Nabi Daud ataupun Nabi Sulaim, macam-macam lah. Baik.
Kemudian, okey, satu lagi sebelum kita stop. Kan? Kisah yang mungkin betul, mungkin salah. Kita yang pertama acceptable, yang kedua kita tolak, yang ketiga ulama tidak maknanya kata hadis ni okey secara jelas boleh diterima ataupun ditolak. Contoh lagi. Okey, apa dia? Imam Ibn Katsir ada sebutkan kisah yang didiamkan oleh para ahli tafsir. Misalnya kisah-kisah yang mungkin betul, mungkin salah. Yang terdapat ayat-ayat mubahamat, iaitu ayat-ayat yang menimbulkan kesamaran. Seperti apa dia? Allah sengaja tidak bagi tahu secara lengkap kan apa dia? Kerana benda tadi pun tidak memberikan manfaat kepada kita baik di dunia maupun akhirat. Contohnya apa tuan-tuan? Berkenaan dengan Ashabul Kahfi. Betul tak? Ashabul Kahfi, okey. Warna anjing. Nama anjing tu. Jadi yang nak di-highlightkan sedikit di sini ialah warna anjing. Okey. Apa warna? Apakah faedah kepada kita kalau kita tahu? Kita perlu cari didong. Adalah si A kata color sekian, si B kata color sekian. Agak-agaknya macam mana? Maka kita ambil sampel pentafsiran ayat tentang kisah warna anjing Ashabul Kahfi dan namanya kita boleh jumpa misalnya dalam tafsir Al-Qurtubi. Kita jadikan sampel pada malam ini ketika dia tafsirkan ayat dalam surah Al-Kahf yang kita bacalah wa tahsabuhum ayqazan wa hum ruqud wa nuqallibuhum zatal yamini wa zatal shimal wa kalbuhum, dan anjing mereka tu sedangkan anjing mereka basitum zira'aihi bil wasit, sedangkan anjing mereka hulurkan dua kaki ke depan dekat pintu gua, lawit talak ta'alaihim lawallaita minhum firaran walimulikta minhum ru'ba. Kan? Baik, kita nak tengok yang ni. Anjing mereka ni nak tahu color apa. Agak-agaknya color apa tuan-tuan? Ada tak cerita? Kan? As-Sa'labi. Sa'labi ni pun ada pro and con juga ni. Baik, tak apalah. Kan? Kita jangan mudah nak tolak. Bila sebut nama, kita tolak lah. Jangan. Ini kita mesti berpijak di atas fakta. Baik, Imam Al-Qurtubi ketika mentafsirkan ayat tadi, nak cerita color anjing ni. Kan? Color anjing ni color apa? Okey. As-Sa'labi kata, kalau warna anjing itu disebutkan, maka dia betul, dia benar. Bahkan jika mengatakan warna batu, hajar, ataupun warna langit. Kan? Maknanya ada yang mengatakan warna batu. Warna batu warna apa? Warna kuning lebih kurang tu tak? Kan? Warna batu tu ataupun warna langit, maka okeylah. Kan? Baik, ada juga perbezaan tentang nama. Yang kedua ialah nama anjing. Ada yang kata nama Rayyan, dengan Ibnu Abbas kata panggil Kitmir, Auza'i kata Imam Abdul Rahman Al-Auza'i kata Masyir, kan, dan Abdullah bin Salam ini seorang Yahudi ni adalah namanya Basit. Tak? Kan? Baik, bagi menurut Ka'ab yakni Ka'ab Al-Ahbar, namanya adalah Suhiyya. Sad ha ya alif, Suhiyya. Dan Wahab bin Munabbih adalah Naqiyah, nun qaf ya alif. Kan, bukan Naqiyah tak. Nun qaf ya alif sebagaimana ada dalam kitab tafsir ni. Ini yang Arab punyalah, kan. Bukannya ada hashtag, ada Suhiyya dan Saqiyah. Baik. Ada yang mengatakan Kitmir, okey, sebagaimana disebutkan oleh Sa'labi. Baik, dalam banyak-banyak nama tadi tu, sekiranya kita mendengarlah orang bercerita nama anjingnya ialah sekian. Apa sikap kita? Kan? Apa sikap kita tuan-tuan? Tak ada masalah lah, kita nak terima pun boleh. Kita tak nak terima pun boleh tak? Kan? Jadi berdasarkan pada penjelasan tadi, dapatlah kita faham bahawa warna anjing adalah warna batu ataupun warna langit, manakala namanya ada beberapa, Rayyan, Kitmir, Musyid, Basit, Suhiyya ataupun Naqiyah. Orang nak tolak pun tidak mengapa, orang nak terima pun tidak mengapa. Sebab apa? Dia tidak melibatkan unsur akidah, dia tidak melibatkan unsur hukum hakam. Betul tak? Jadi kalau nak terima pun tidak ada masalah. Namun kita kena cerita dah bahawa tuan-tuan yang dihormati sekalian, nama-nama anjing ini ataupun warna anjing ini ada disebutkan di dalam kitab tafsir
kan, sekian-sekian, dan daripada riwayat Israiliyat, kan. Supaya orang tahu, oh ini cerita Israiliyat, dan kita pun mungkinlah sedikit masa penjelasan bahawa kisah Israiliyat ini ada 3 jenis, tak, yang diterima, yang ditolak, dan yang diterima bersyarat selagi mana dia tidak bercanggah dengan hukum, syarak, dengan akidah dan sebagainya, kan. Itu sahaja. Baik, kesimpulan. Kesimpulan pada malam ini, jelas bahawa kisah Israiliyat ini kita perlu cermat. Kita perlu cermat bila kita baca dan bila kita membicarakannya, kerana ada kisah yang sahih dan diterima. Kalau mengikutkan istilah Dr. Husain Az-Zahabi, dia kata sahih mangkul. Makna riwayat yang sahih yang boleh dinukilkan, yakni boleh dipindahkan. Boleh ceritalah, kan. Yang kedua ialah ada kisah yang tidak sahih, yang batil dan mardud yang ditolak. Cuma nak kena pasti ni, kena ada ilmu melalui apa yang saya telah sebutkan dalam kuliah-kuliah yang terdahulu. Artinya kita kena banyak membaca dan terutama membaca buku-buku yang telah dibuat kajian oleh ulama-ulama hari ini. Itu sahaja. Contoh kata yang ni, kan. Bila baca Allahu Akbar, kan. Kalau kita baca dalam kitab tafsir yang lama, mungkin kita tak dapat kesan ataupun banyak masa terpaksa habiskan, sebab kitab-kitab tafsir ni panjang satu nak skip tak boleh, kan, sebab dia ada contoh lagi dalam tafsir At-Tabari, kan, panjang satu riwayat. Oh, memang letih. Kalau kita kata buang masa, lebih kurang masa terbuang begitu sahaja. Tapi atas dasar kerja-kerja ilmiah memang kena teliti baris demi baris. Baik, yang ketiga ialah ada kisah yang didiamkan oleh ulama, dan ada kisah yang didiamkan oleh ulama dalam erti kata harus untuk kita ceritakan pada orang lain dengan syarat kisah tadi mesti tidak bersalahan dengan akidah, tidak bersalahan dengan hukum hakam, kan, tidak bersalahan dengan fakta sejarah, dan juga tidak bersalahan dengan logik akal. Tak. Barulah kita boleh ceritalah. Kalau kita cerita begitu saja tanpa kita berikan penjelasan tadi, kita bimbang masyarakat kita ni dia akan terima seolah-olah macam doa pengantin baru tadi itulah, kan. Kalau jenis anak cucu ni okey, dia akan tanya, betul ke Nabi Yusuf kahwin dengan Zulaikha, berapa orang anak dia, bah? Macam mana abah nak jawab? Kan, abah pun ceritalah bahawa yang betulnya adalah begini, kan. Jadi bila mana kamu mendengar cerita mereka berkahwin gini-gini, kan, bahawa ketahuilah bahawa kisah tadi itu adalah kisah yang tidak benar, tidak sahih, dan apatah lagi kita berdusta atas nama Nabi. Begitulah lebih kurangnya, kan. Jadi saya kira sekadar itulah untuk malam ini 10.16. Mudah-mudahan yang baik itu ada manfaatnya walaupun sedikit. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah yang kurang itu daripada kelemahan dari saya. Saya mohon ampun dan maaf. Aku liqauli hadza, ataupun ada soalan? Adakah buku yang ditunjukkan tadi kisah? Bukan. Daripada adakah buku yang ditunjukkan tadi kisah Israiliyat dalam tafsir dan hadis Muhammad Husain Az-Zahabi? Bukan. Muhammad Husain Az-Zahabi ada satu lagi. Yang ini Muhammad Abu Syahbah. Yang ni pun sama juga. Boleh insya-Allah Nabi Khidir. Kalau nak cerita ni sebenarnya dia banyak, cuma saya ni ambil skip saja, kan. Saya pilih-pilih lah, kan. Dengan kekangan masa kita ni. Jadi kita contohnya, okey, kalau kita ambil satu kisah lah Nabi Yusuf saja, tak, kisahnya panjang. Ada yang kalau kita study kepada kisah ini, kita ambil urutan daripada ayat Quran, ada kisah Israiliyat yang boleh diterima tentang Nabi Yusuf, ada kisah yang
tadilah 3 kan. Yang nombor 1, yang nombor 2, yang nombor 3. Kan? Satu persatu. Baik, yang penting ialah tuan-tuan pun saya kira bacalah kan, baca tengok kan, untuk kita sama-sama dapat ilmu dan manfaat daripada apa yang kita bincangkan. Dalam apa? Dalam Facebook ada soalan ke? Macam mana kita nak tahu status seorang perawi? Yang ni soalan ni kalau orang awam tu agak payah sikit. Kalau orang yang hadis, okey. Kalau mengaji dalam disiplin ilmu hadis, ada kitab dia, kitab dipanggil Rijalul Hadis, perawi hadis. Hari ni mudah aja kan, nak tahu status perawi hadis ini dengan zaman internet ini. Dengan zaman internet ada apa dia panggil, kitab tadi boleh dicari melalui internet. Sebagai contohnya, kalau kitab dia ada nama perawi, biografi lah, kitab biografi. Dalam disiplin pengajian ilmu hadis dia ada satu subjek, nama dia apa dia panggil, biografi perawi ke, lebih kurang begitulah. Jadi ada yang dibuat yang banyak jilid pun ada, seperti Tahzibut Tahzib 12 jilid dan diringkaskan oleh Ibnu Hajar, penulis yang sama juga, Takribut Tahzib jadi 6 jilid. Biografi perawi, lahir, kemudian kalau kita ni belajar di mana, siapa tok guru, siapa anak murid, begini, pujian dan cacian ulama terhadap dia. Akhirnya dapatlah buat kesimpulan bahawa perawi sekian, kalau bahasa mudah kita panggil acceptable or not. Begitulah, credible or not, kan? Secara kesimpulan. Begitu, nampak tak? Jadi satu kitab, 2 kitab, 3 kitab, kalau kita refer 3 kitab pun dah memadailah kita dapat buat kesimpulan bahawa perawi tadi itu adalah credible person ataupun tidak. Jadi oleh sebab itu, kalau kita jumpa sesuatu periwayatan hadis, kan nama perawi tadi, kita dapat detect dah, bahawa dia ni adalah sekian. Kebiasaannya begitulah, kecuali beberapa nama yang disebutkan tadi seperti Ibnu Lahiyah dan sebagainya. Kan dia ada yang certain perawi. Tapi secara umumnya begitulah. Kan? Dan hari ini mudah kan, bagi saya kalau dalam konteks orang awam tak perlu pun kan untuk nak mengetahui. Hari ini software hadis pun ada. Dan software hadis pun ada, Jawami' Al-Kalim in Arabic, yang Indonesia itu kitab hadis saja kan, boleh dicari. Yang penting ialah setiap hadis itu bila kita jumpa, kita berusaha untuk nak mengetahui apa status ataupun hukum dia. Dan juga hadis ni jumpa satu tak boleh nak judge hukum. Apatah lagi kalau hadis tu innamal a'mal, maknanya utlubul ilma walau bisin. Kalau saya katakan bahawa hadis ni hadis palsu, contohlah tak boleh. Saya kena mencermati, saya kena kumpulkan jalur periwayatan dia kan, kumpul sebanyak mungkin, kemudian saya analyse hadis tadi innamal a'mal utlubul ilma walau bisin. Kan, kerana ada pandangan yang mengatakan hadis itu hadis palsu, ada yang kata hadis itu adalah dhaif jiddan. Jadi saya kena berlaku adil. Kan, bukan ikut emosi, hadis ni hadis palsu ni, ataupun ikut kepentingan saya. Sebenarnya memang majoriti ulama kata palsu umpamanya, maka saya kata hadis ni dhaif, bukan dhaif jiddan. Jadi ini yang berlaku. Kita kena mencermati sesuatu hadis itu, dan biarlah hukum yang kita buat itu adalah berdasarkan kepada pertimbangan yang betul, bukan atas emosi. Dan ini panjang ceritalah. Kalau ada masa mungkin kita boleh bincang dari masa ke semasa lah secara selingan. Wallahu a'lam. Okay, kalau tidak ada, kita berhenti di sini. Jazakumullahu khairan katsira.
Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita tangguhkan dengan kafaratul majlis dan suratul asr.